Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kes hari ni sangat-sangat berat guys. Betul-betul koyak jiwa bro. Kes ni terjadi di Turki pada bulan Jun 2018 tentang seorang lelaki tergamak menolak isterinya jatuh ke dalam jurang sedalam 1000 kaki guys. Dan yang tak boleh belak adalah isterinya mengandung 7 bulan pada masa tu. So apa sebenarnya motif dia? Kenapa dia sanggup buat macam tu? Kalau korang nak tahu, korang sabar jap. Kita roll the intro. Nama Mamat ni adalah Hakan Aysal yang berumur 40 tahun. Dia bekerja sebagai seorang pegawai bank yang berasal daripada Izmir, Turki. Dia mempunyai seorang isteri yang berumur 32 tahun yang bernama Semra Aysal. Semra ni pada masa tu mengandung 7 bulan anak pertama mereka bersama. Rata-rata jiran sekeliling mengatakan yang Hakan dan Semra ni macam biasa-biasa je. Macam keluarga normal. Tak ada banyak masalah. Tak pernah lah dengar ada orang menjerit-jerit ke apa tengah malam. Hakan ni juga dikatakan seorang yang peramah dan selalu sangat membantu jiran-jirannya. Tetapi kalau korang dah biasa dengan video-video dekat channel ni, korang akan tahu selalunya orang yang terlalu peramah ni sebenarnya dia cuba menyembunyikan sesuatu yang dark dalam diri dia. Pada 17 Jun 2018, tak pasal-pasal si Hakan ni mengajak isterinya untuk hiking di tebing pesisiran pantai yang dinamakan The Butterfly Valley. Tempat ni memang cantik guys. Dikatakan tempat ni tak pernah berubah langsung sejak daripada zaman Yunani lagi. Macam tak boleh terima akal pula. Bini kau dah lah mengandung Mat. Kau nak ajak hiking tak tentu pasal. Mula-mula tu si Semra ni macam menolak lah juga kan. Sebab keadaan Semra yang mengandung tu memang cepat penat. Dah lah kaki sakit, nak diajaknya pula hiking. Ditambah pula yang si Semra ni adalah seorang yang gayat. Tapi lepas diayat-ayat dengan kata-kata manis dan romantis, akhirnya Semra mengaku kalah. Dia menurut je apa kehendak suaminya. Katanya dia nak pergi mengambil gambar mereka berdua di tempat yang mempunyai pandangan yang cantik dan indah. Ditambahnya lagi yang mereka berdua jarang keluar berjalan sejak si Semra ni hamil. Jarak lembah tu dengan rumah ayahnya si Hakan ni pula lebih kurang dekat je. So alang-alang dah lama tak pergi ziarah, dorang bolehlah singgah sekali. Ini kata Hakan tau. So nak tak nak si Semra pun ikut je lah. Pada keesokan paginya, mereka bersiap-siap untuk pergi ke lembah tu. Jarak rumah mereka ke lembah tu adalah lebih kurang 40 km lah. So bergeraklah dorang ke tempat tu. Tetapi di pertengahan perjalanan, tiba-tiba si Hakan ni tukar plan pula. Dia nak pergi ke rumah ayahnya dulu dan tidur sana semalaman. Dia cakap dia tak nak si Semra ni pergi hiking dalam keadaan yang panas terik. So si Semra ni pun ikut je lah. Dalam hatinya berbuga-buga lah sebab si suaminya nak mengabadikan kenangan mereka bersama dan sangat-sangat concern lah terhadap keadaannya yang hamil tu. So mereka pun bermalam lah di rumah ayah Hakan ni. Dan pada awal pagi esoknya 19 Jun 2018, mereka bergerak ke Butterfly Valley. Semra yang pada awalnya malas nak pergi tu, sampai-sampai je dia terus tersenyum lebar melihat keindahan alam semula jadi dekat sana. Mereka suami isteri berjalan-jalan di tepi tebing sambil menangkap gambar selfie. Dorang berada dekat situ lama tau. Waktu tu dah mula panas terik. Tetapi semua tu macam tak diendahkan oleh pasangan suami isteri ni. Mereka pegang tangan, mereka bersenyum-senyum, bergelak ketawa. Pemandangan kat situ pula memang lawa guys. Lautnya biru dan jernih, kawasan pantai yang bersih. Semra seakan terpukau dan dia terus melupakan penat lelahnya. Walaupun dalam kondisi isterinya yang syarat mengandung, si Hakan ni tak kisah langsung. Dia hangkutnya si bini ni ke hulu ke hilir. Berpeluh-peluh si Semra. Nak tangkap gambar dekat sana lah, dekat sini lah. Yang si Semra ni pula ikut je kehendak laki dia. Akhirnya Semra dah tak larat. Dia minta berhenti kejap. Kakinya dah sakit bagai nak gila. Hakan seperti tak senang duduk pada masa tu. Dia paksa-paksa juga si Semra ni berjalan lagi. Sikit lagi katanya. Dia sebenarnya nak tunjuk ke Semra ni satu spot rahsia yang di atas bukit.
Katanya tempat tu memang cun gila lah. Dan tempat tu tak ramai orang. Pemandangan dekat situ lebih cantik daripada yang lain-lain ni. So setelah meneguk air, si Sembra pun ikut je lah suaminya. Memandangkan suaminya dilahirkan di perkampungan berhampiran, dia percaya 100% yang suaminya akan menunjukkan spot rahsia yang tak diketahui orang ramai. Walaupun kakinya masih sakit, dia berjalan setapak demi setapak di belakang Hakan. Sesampainya di atas bukit tu, memang pemandangan cun gila lah. Sembra sempat mengeluarkan phone dan terus berselfie. Mereka bersantai dekat atas tu selama 3 jam guys. Dorang melepak, bersembang, bergelak ketawa dan menangkap gambar each other. Setiap gambar yang diambil oleh Sembra ni, dia forward pula ke abangnya. Menurut abang kepada Sembra, di dalam gambar tu, mereka berdua nampak bahagia sangat. Nampak di wajah Sembra yang betul-betul happy. Langsung tak ada riak wajah dia penat ke apa ke, langsung tak ada. Tiba-tiba, si Hakan ni mengajak Sembra untuk pergi ke satu lagi tebing bukit. Hakan mengatakan yang pemandangan kat situ lagi lawa. Mempercayai suaminya, dia pun ikut je. Jalan ke tempat yang dikatakan tu agak berliku dan susah untuk Sembra yang dalam keadaan kondisi hamil tu untuk berjalan. Hakan memimpin tangan isterinya. Perlahan-lahan dia menyelusuri jalan tu. Tempat yang si Hakan dibawa memang dikenali sebenarnya. Tebing bukit itu sebenarnya adalah tempat di mana orang selalu membunuh diri. Si Sembra ni sememangnya bukan orang dekat situ, memang tak tahulah pasal ni. Satu rakaman video telah diambil oleh pengunjung lain. Perakam tu siap buat lawak lagi. Dia cakap sama ada lelaki tu nak humban isterinya ke bawah ataupun si isterinya akan humban suaminya ke bawah. Sesampai je dekat kawasan tebing tu, Sembra terus mengeluarkan phone-nya dan mengambil gambar. Ini adalah gambarnya yang terakhir. Tak berapa lama kemudian, kedengaran suara seorang wanita menjerit. Sembra terjatuh geng. Dia terjatuh daripada tebing yang setinggi 1000 kaki ke bawah. Tebing batu tau. Memang taklah dia nak jatuh macam tu je. Bergolek-golek member terhempas dekat atas batu tu. Pada ketika tu, Hakan berlari ke arah jalan besar dan berhentikan sebuah kereta yang dipandu oleh Syed Ertug dan meminta Syed untuk menelefon polis dan penyelamat. Pasukan penyelamat telah dikerah ke tempat kejadian untuk menyelamatkan Sembra. Operasi penyelamat tak semudah yang diorang mula-mula sangka. Tim penyelamat mengambil masa 8 jam sebelum dapat menemui mayat Sembra. Semua ni disebabkan mayat Sembra ni terjatuh di tempat yang paling sukar untuk anggota penyelamat ni sampai. Tanpa bantuan helikopter, mereka terpaksa menuruni tebing yang tinggi tu secara berhati-hati sampailah ke bawah. Setelah jasad Sembra ditemui, anggota penyelamat terpaksa mengeluarkan mayat tu menaiki bot. Susah gila nak angkut mayat tu balik naik ke atas. Ketika ditemui, jasad Sembra memang barai teruk lah. Tapi yang lebih memilukan adalah di dalam perut Sembra tu tak ada baby guys. Baby tu sebenarnya tercampak keluar weh. Hoi gila. Mayat baby tu ditemui beberapa meter di tempat mayat Sembra ni ditemui. Pada awalnya, semua pihak menganggap apa yang terjadi ke atas Sembra dan baby ni adalah satu kemalangan. Pihak polis memang tak syak apa-apa pun pada masa tu. Tetapi kan, semasa mayat Sembra ni dituntut oleh ahli keluarganya di bilik hospital mayat, si Hakan ni langsung tak sedih weh. Macam tak ada perasaan. Gila weh, anak dan baby kau yang ada kat dalam perut tu boleh mati. Mati pula dalam keadaan yang sangat tragis. Kau boleh bertenang weh. Kalau abang boy tak tahulah, mau macam orang gila dah kat hospital tu. Tetapi si Hakan ni tak ada pun setitik air mata yang mengalir. Dia duduk je kat dalam kereta. Sementara keluarga Sembra je yang pergi ke bilik mayat untuk menuntut. Apa ke gila? Pada masa ni keluarga Sembra dah syak something dah. Lepas tu korang nak tahu tak apa yang si Hakan ni buat? Selepas upacara pengemubian, dia boleh pergi bercuti guys. Hoi gila. Tak sampai seminggu selepas isterinya mati, dia pergi holiday. Dia siap boleh post kot dekat Facebook yang dia menginap dekat hotel mewah dan berjalan-jalan di sekitar bandar Ankara. Langsung tak menunjukkan yang dia dalam perasaan sedih. Healing sampai pagi tak balik lah kot. Disebabkan ini, keluarga Sembra telah membuat satu laporan polis mengatakan yang mereka syak Hakanlah yang bertanggungjawab atas kematian Sembra. Setelah polis membuat siasatan, rupa-rupanya beberapa minggu sebelum kematian Sembra ni, Hakan telah memaksa Sembra untuk mengambil satu insurans nyawa dan penerima bagi insurans tu adalah tak lain tak bukan Hakan sendiri. Beberapa hari selepas kematian Sembra, Hakan telah berjaya claim sebanyak $40,000 bersamaan dengan RM183,000 guys. Mereka juga mendapati yang Sembra telah membuat 3 pinjaman yang berbeza untuk membeli peralatan sukan ekstrim. Menurut abang kepada Sembra, tak
Tak mungkin si Semra ni membuat pinjaman tu dengan rela hati. Disebabkan Semra ni memang tak suka meminjam. Dia memang bukan kaki outdoor pun. Yang kaki hiking dan kaki outdoor adalah Hakan seorang je. Hakan telah dipanggil untuk disoal siasat. Daripada awal, dia tak mengaku apa-apa pun. Dia mengatakan pada ketika kejadian tu, Semra sedang berdiri di tebing dan menyuruh Hakan ni untuk mengambil sesuatu daripada dalam bagnya. Ketika Hakan menoleh ke belakang untuk mengambil barang dekat dalam beg mereka, pada ketika itulah Hakan mendengar bunyi Semra menjerit. Semra telah tersalah langkah dan terjatuh daripada tebing tu. Katanya lah. Tapi masalahnya, kenyataan yang diberi oleh Hakan ni sentiasa berubah-ubah. Sekejap tu dia katakan pada masa kejadian Semra memegang telefonnya sendiri. Sekejap dia cakap yang dia toleh ke belakang untuk mengambil phone daripada beg Semra. So memang pening lah nak tahu apa yang betul dan apa yang salah. Tapi bila polis mengatakan ada kemungkinan Semra ditolak jatuh, Hakan seperti defensif. Dia tiba-tiba marah dan tak mengaku dan dialah yang menolak Semra ni. Semua yang polis ada pada waktu ini adalah bukti keadaan ataupun circumstantial evidence. Tak ada langsung bukti yang betul-betul kukuh mengatakan yang si Hakan ni lah yang menolak isterinya jatuh daripada tebing tu. So si Hakan pula mati-mati tak mengaku. Kes ni ada kemungkinan tak akan dapat pensabitan pun. Sampailah satu masa seorang saksi tampil ke balai. Saksi tu mengatakan yang mereka berada di tempat yang sama dengan pasangan Hakan dan isterinya pada waktu kejadian. Dia kemudiannya menyerahkan rakaman telefon yang merakam Hakan seperti mengheret Semra ke hujung tebing beberapa minit sebelum kedengaran suara si Semra ni menjerit. Polis telah membuat spekulasi bahawa Hakan sebenarnya menunggu selama 3 jam dekat atas bukit tu hanya untuk memastikan line clear sebelum dia melakukan perkara terkutuk tu. Dan bila kawasan tu dah tak mempunyai pengunjung, dia mulakan plan jahatnya membawa Semra ke hujung tebing. Tapi sebenarnya dia tak perasan langsung ada orang lain di kawasan berdekatan merakam aksi dia ni. Bila polis tanya kenapa beberapa minggu sebelum kematian si isteri ni, dia mengambil insurans nyawa. Si Hakan menjawab yang dia sangat-sangat gemar dengan aktiviti lasak seperti bungee jumping, sukan berkayak dan parachute. Dia risau kalau apa-apa terjadi kepadanya. Isterinya takkan dapat apa-apa papasan pun. So alang-alang dah buat insurans untuk dirinya, dia buatkan sekali insurans nyawa bersama-sama. Timing tu hanya kebetulan sahaja. Polis sebenarnya masih tak percaya, tetapi Hakan ni terpaksa dilepaskan sebab tak ada langsung bukti yang dapat mengaitkan si Hakan ni dengan kematian isterinya. Tetapi polis tak puas hati. Dorang siasat lagi latar belakang si Hakan ni. Barulah dorang tahu yang si Hakan ni sebenarnya pernah didiagnos mengalami sakit mental. Dia telah dimasukkan ke hospital sakit jiwa pada tahun 2008 hingga 2010. Dia telah dibebaskan sekejap. Tetapi pada tahun 2013, dia masuk balik ke dalam. Walaupun dengan bukti yang masih tak cukup, polis terus menahan si Hakan ni dan mensabitkan kesalahan membunuh dan penipuan insurans ke atasnya. Pada 25 Oktober 2018, Hakan telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh isteri dan anak di dalam kandungannya dan dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. Antara kesalahan lainnya adalah penipuan insurans dan merancang untuk membunuh. Dia telah membuat rayuan tak bersalah atas alasan penyakit mental. Memandangkan mangsa kepada kejadian tragis ni bukan hanya seorang je, tetapi bayinya juga. Hakim telah menolak rayuan tu dan masih tak mengubah hukuman. Dalam banyak-banyak kes yang Abang Boy dah cover, jarang sangat suspek disabitkan kesalahan dengan hanya menggunakan bukti keadaan ataupun circumstantial evidence. Sebab ialah tak ada langsung video ke, gambar ke ataupun saksi yang betul-betul nampak si Hakan ni menolak isterinya jatuh. Di antara dua je, sama ada lawyer yang mewakili Hakan ni tak reti buat kerja ataupun Hakan sendiri yang mengaku. Tetapi menurut apa yang Abang Boy dah research, Hakan tak mengaku langsung lah. So now Abang Boy tak cakap yang dia tak bersalah. Cuma kes ni agak goyang. Selalunya untuk kes-kes macam ni, suspek akan dilepaskan. Entahlah, apa pendapat korang? Adakah yang apa yang terjadi ni hanya satu kemalangan ataupun Hakan memang dah plan awal-awal nak ambil nyawa isteri dan anaknya? Korang komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.